wafa amma ba'. Terima kasih kepada Sahibul Fadilah Ustaz Faizal Jani. Tak lupa juga kepada seluruh warga kerja, ustaz, ustazah, asatizah, Jabatan Mufti Negeri Perak, Ashabul Fadilah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bersua kembali dalam kita meneruskan pengajian, pembacaan, pengamatan kitab turas berhubung kait dengan ilmu falak. Manzumah Manazil Qamar. Manzumah, himpunan kalam-kalam nazam, bit-bit syair, rangkap-rangkap syair yang membicarakan tentang manazilul qamar, manzilah bulan, stesen, hentian yang dilalui oleh bulan pada setiap malam. Setiap malam bulan ada hentiannya di langit. Hentian bulan di langit itu disebut manzilah. Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini kita sampailah kepada manzilah yang ke-10. Hentian bulan yang ke-10. Hentian bulan di langit. Hentian yang ke-10. Ya, hentian yang ke-10 iaitu manzilah al-jabahah. Manzilah al-jabahah, bintang-bintang yang apabila ditasyakul bentuk, tasawur rupa, ianya akan membentuk dan menyerupai dahi seekor singa. Dahi seekor singa. Ataupun disebut juga dengan kepala bahagian hadapan. Kepala bahagian hadapan. Jadi kalau kepala bahagian hadapan itu keutamaannya pada dahi. Sebab itu disebut al-jabahah, yang mudah diterjemahkan dahi. Dahi untuk gugusan bintang-bintang yang dirupa bentukkan seperti seekor singa dalam Buruj Al-Asad. Baiklah, kita teruskan dengan melihat kalam nazam, iaitu rangkap syair berhubung tentang manzilah al-jabahah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala musannif al-syaikh Ibnu Hamad An-Nabhani, wa jabhatun arba'atun mukhtalifah tashakilul kafaliman ramathifah. Wa jabhatun arba'atun mukhtalifah tashakilul kafaliman ramathifah. Artinya, dan manzilah al-jabahah, iaitu gugusan bintang-bintang yang dirupa bentukkan seperti dahi seekor singa. Dan manzilah al-jabahah terdiri daripada 4 bintang yang berbeza. Terdiri daripada 4 bintang yang berbeza. Manzilah al-jabahah itu berbentuk huruf kaf. Huruf kaf bagi orang yang biasa memerhatikannya.
bagi orang yang biasa dalam memanah. Kalau seorang tu biasa memanah, jadi maka dia akan perhatikan arrow, arrow tempat memanah itu, dan huruf kaf akan dijadikan sebagai panduan. Akan dijelaskan nanti. Baiklah, kita teruskan dengan syarah yang diberikan. Syarah daripada kalam nazam, rangkap syair. Qauluhu wa jabhatun bi fathil jim wa sukunil ba al-muwahhada wa yuqalu laha jabhatul asadi wa hiya fi barjil asadi. Katanya pengarang kitab ini, Ibnu Hammad An-Nabahani, merujuk kepada bait, iaitu merujuk kepada rangkap syair kalimah jabahah. Jabahah itu dibaca dengan baris atas pada huruf jim. Maka jangan dibaca jibhah. Jangan dibaca dengan jubahah. Dibaca dengan baris atas, jabahah. Dibaca dengan baris atas pada huruf jim dan baris mati pada huruf ba. Jangan disebut jabahah, tapi letakkan sukun pada huruf ba, jabhah. Jangan dibaca jabahah, jabhah. Baca dengan jabahah. Ya, huruf ba yang bertitik satu. Untuk jelaskan, bukannya ta, bukannya nun, ya, bukannya ya. Ba yang bertitik satu. Dan dikatakan bagi manzilah jabahah itu merupakan dahi seekor singa. Dahi bagi buruj al-asad. Dahi dalam buruj singa al-asad. Baik, dengan kata lain, jabahah itu merupakan kepala bahagian hadapan seekor singa. Kepala bahagian hadapan seekor singa. Jadi, yang mudah disebut jabahah itu supaya kita mudah faham. Maknanya akan merujuk kepada dahi. Dahi singa. Kenapa? Sebut ajalah dahi singa. Tak payah nak diterjemahkan kepala bahagian hadapan singa. Kerana singa tu dipenuhi dengan berbulu. Jadi berbulu itu menutup dahinya. Bulu singa itu menutup dahinya. Maka sebab itu diterjemahkan jabahah itu kepala bahagian hadapan bagi seekor singa. Juga yang mudah disebut dahi seekor singa. Baiklah, kita teruskan lagi dengan membaca kalam syarah yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Hammad An-Nabahani. Qauluhu arba'atun ila akhiril bait. Wahia arba'atu kawakib nayrah ma yalil janubu minha ahmaru wa thalathatul ukhra muhaddabah qila wa syaqluha kal hamzati fil khatti wa qila kan nu'ashi wa sahihu kama fil nazmi annaha kal kafi wa ilal janubi anhunna najmun mudhi'un salihun yusamma qalbul asadi wa hadhihi suratuhu. Baik, kita baca terjemahannya pula. Katanya Asy-Syaikh Ibnu Hammad An-Nabahani dari rangkap syairnya
merujuk kepada kalimah arba'atun. Arba'atun, 4. Iaitu manzilah al-jabahah merupakan 4 bintang yang bercahaya, di mana ada sebutir bintang berkerlipan warna kemerah-merahan mengarah ke selatan. Manakala 3 bintang lagi membengkok sedikit. Dan dikata manzilah al-jabahah itu bentuknya seperti huruf hamzah yang berada di atas garis. Yang berada di atas garisan. Huruf hamzah, bila kita tulis huruf hamzah itu berada di atas garisan. Ya. Waktu saya belajar dekat Mekah Al-Mukarramah, Syekh, tuan guru lah, dia dapat bezakan. Dia kata antara wafidin, orang luar, pelajar-pelajar daripada luar negara Arab ni, dengan pelajar Arab. Kalau pelajar-pelajar luar negara Arab ni macam kita ni orang Melayu, dia kata wafidin. Wafidin. Tapi kalau kita belajar maknanya orang Arab, lainlah. Dia panggil kita wafidin. Wafidin. Kita orang luar, kita orang Melayu lah. Jadi, Syekh akan kenal kita. Dia tengok tulisan kita, dia kata wafidin. Dia ni bukan budak Arab ni. Kalau budak Arab tak macam gini. Penulisan. Maknanya masyarakat orang Syekh juga menghormati orang Melayu ni. Dari segi khat dia memang ikut tertib. Imla dia ikut tertib. So itu orang Melayu suka khat nasakh. Dia ikut tertib. Dia berbeza dengan orang Arab sendiri. Dia tulis hamzah tak letak kat mana. Maka susah nak beza. Hamzah katak ke hamzah apa ke. Tapi lah orang Arab, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jaranglah pelajar-pelajar Arab yang hebat-hebat, bijak-bijak ni, kalau nahwu sorof dia markah penuh. Tapi budak Melayu pula, nahwu sorof boleh dapat mumtaz 90, 100. Itu yang Syekh perakukan. Hebatlah juga orang Melayu ni. Baik, nak cerita di sini. Nak cerita di sini ialah huruf hamzah. Bila ditulis huruf hamzah itu di atas garisan. Dan dikata jua manzilah al-jabahah seperti suatu usungan. Seperti satu usungan. Maknanya ada 4 bintang. Ya, ada 2 bintang agak lebar dan 2 bintang lagi di atas agak sedikit mengecil. Maka dia akan membentuk seperti usungan keranda. Keranda. Usungan keranda. Baik. Dan yang sahih seperti dalam rangkap nazam. Berdasarkan rangkap syair itu sendiri, bahawasanya manzilah al-jabahah itu seperti huruf kaf. Huruf kaf. Dan bintang yang mengarah ke selatan daripada manzilah al-jabahah itu merupakan bintang yang bercahaya dan jelas. Dinamakan sebagai hati seekor singa. Berdekatan dengan bintang yang menjadi rujukan kepada manzilah al-jabahah itu ke arah selatan. Ada satu bintang yang disebut qalbul asad, hati singa. Beginilah gambarannya. Nanti kita akan kemukakan. Baik. Minta Ustaz Amri gerakkan slide yang selanjutnya. Terima kasih. Untuk rangkap syair yang selanjutnya. Fi saniyal ashri minat sumbulati taraha bil fajri bi ghairi muhlati. Fi saniyal ashri minat sumbulati taraha bil fajri bi ghairi muhlati. Artinya, manzilah al-jabahah terdiri daripada 12 bintang dalam buruj as-sumbulah.
Manzilah Jabahah terdiri daripada 12 bintang dalam buruj As-Sumbula. Boleh kita rujuk buruj As-Sumbula, ada bintang-bintang yang membina buruj As-Sumbula, maka kita akan dapati ada 12 bintang. Bintang yang ke-12 tu, maknanya fi saniyal ashri tu, bintang yang ke-12. Daripada 12 bintang yang boleh kita dapat lihat, 12 bintang pada buruj As-Sumbula, cuba perhatikan bintang yang ke-12. Kita akan bahaskan nanti kali ini. Taraha bil fajri bi ghairi muhlati. Kamu dapat perhatikan manzilah Jabahah di waktu fajar dengan ketiadaan berkerlipat. Baik, syarahnya. Qawluhu fi saniyal ashr ila akhiril bit. Wa yatlu'u min nahiyatil yamni Suhailul Yamani. Wa huwa al-muradu 'inda itlaqi Suhail wa yazulu al-harr 'inda tulu'ihi. Katanya Asy-Syaikh Ibn Muhammad An-Nabhani merujuk kepada rangkap syair fi saniyal ashr, fi saniyal ashri, jumlah bintang yang jumlah bintang 12 bintang itu bintang yang ke-12, menjadi rujukan kepada manzilah Jabahah. Baik, dan terbit bersama dengan manzilah Jabahah daripada pihak negara Yaman, iaitu arah selatan, oleh sebutir bintang yang disebut Suhailul Yaman. Suhailul Yaman, iaitu yang dikehendaki dengan lafaz mutlak. Dia tak dikaitkan. Kita semata-mata merujuk kepada bintang itu, iaitu As-Suhail, bintang As-Suhail. Dan berlalulah cuaca panas ketika terbit manzilah Al-Jabahah. Selesailah musim panas, maka memasuki apa yang disebut nanti musim luruh. Dengan kata lain, kalau cuaca yang panas itu di musim panas, bermulanya musim luruh pun masih panas lagi. Ini dah maknanya kita kata di penghujung musim luruh ni, kalau kita merujuk kepada apa yang disebut situasi panas. Di negara Arab ni musim panas memang panas, musim luruh dia pun panas juga. Baik, kita lanjutkan lagi kalam syarah yang diberi. Wa qalatil arabu idza tala'a Suhailu zalal harru wa talal lailu wa yaqrubu min qalbil asadi najmun yusamma al-mufradu ay al-fardu bainal jabhati wa Suhail wa yatlu'u Suhail wal Jabahah bil udwatil wahidati. Artinya, dan berkata masyarakat Arab, apabila terbit bintang As-Suhail, berlalulah cuaca panas. Maknanya dah di penghujung musim luruh. Dan malam lebih panjang daripada siang. Ada sebutir bintang yang lebih hampir daripada bintang Qalbul Asad yang dinamakan Al-Mufrad, iaitu juga yang terletak, kita kata Al-Mufrad ini juga disebut Al-Fardu, yang terletak di antara bintang Al-Jabahah dengan bintang As-Suhail. Antara Al-Jabahah dengan As-Suhail, di tengah-tengahnya itu ada bintang yang disebut Al-Mufrad, juga disebut Al-Fardu. Dan terbit bintang Suhail dan bintang Al-Jabahah itu dengan bintang Suhail mendahului bintang Al-Jabahah. Kalau kita perhatikan, memang diterbit serentak. Tapi apabila diamat-amati, bintang Suhail lebih awal sedikit terbit berbanding dengan bintang Al-Jabahah.
bintang yang menjadi rujukan kepada manzilah al-jabahah. Baik, kita baca selanjutnya. Kalam syarah. Wa yatlu'u min nahyati syami al-awwalah min banati na'ish muakhar sarir banatu na'ish wa yuqalu lahu hawarun wa fi Zarqani al-Syaikh al-Imam al-Zarqani an nasmaha al-junun. Terbit bersama-sama dengan bintang yang membina manzilah al-jabahah sebutir bintang daripada pihak negara Syam, iaitu arah utara, iaitu Banatun Na'ish. Yang kita sedia maklum, bintang-bintang yang merupakan usungan anak-anak perempuan yang bapanya dibunuh oleh Panglima Suhail. Dan disebut juga Hawar. Dan Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zarqani, iaitu Muhammad bin Abdul Baqi Az-Zarqani, yang wafat pada tahun 1122 Hijrah. 1122 Hijrah. Kini 1400. Ini bererti dah 300 tahun yang lalu. Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zarqani. Bahawasanya nama bintang-bintang tersebut adalah Al-Janu Al-Junun. Itu nama lain. Nama lain daripada nama yang masyhur disebut Banatun Na'ish. Dan kini kita lebih mudah sebut Ad-Dabul Akbar, Ad-Dabul Asghar. Ad-Dabul iaitu beruang. Gugusan bintang-bintang yang dirupa bentukkan seperti beruang kutub. Ada beruang besar, ada beruang kecil. Beruang kecil itulah ada satu bintangnya itu tepat pada kutub utara. Nama yang masyhur sekarang ni dah Ad-Dabbu, iaitu beruang. Kalau dulu masyhurnya dengan Banatun Na'ish. Dan Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zarqani jelaskan kepada kita, sebelum Banatun Na'ish ada lagi sebutan yang disebut Al-Junun. Bintang gila. Bintang orang-orang gila. Baik. Seorang lelaki yang bernama Na'ish. Sebab itu disebut Banatun Na'ish. Jadi lelaki itu nama Na'ish. Ya. Na'ish ini seorang panglima yang berada di sebelah utara. Panglima yang menguasai sebelah utara. Manakala Suhail, panglima yang menguasai di sebelah selatan. Jadi sememangnya Suhail diberi kepercayaan untuk cari jalan tewaskan Na'ish ni. Dan akhirnya Suhail dapat membunuh Na'ish. Ya. Tombangnya seorang panglima daripada kutub utara, iaitu Na'ish namanya. Ditombangkan oleh panglima daripada kutub selatan, Suhail namanya. Pun begitu, Na'ish meninggalkan 7 orang anak perempuan. 4 daripadanya mengusung mayatnya. Mayat Na'ish, maka disebut Banatun Na'ish. Anak-anak perempuan bagi seorang panglima namanya Na'ish, yang menuntut bela kematian ayahandanya yang sedang memburu Suhail. Walaupun tak dapat diburu Suhail, tetapi bahtera dinaiki oleh Suhail itu sudah karam. Dan gambarnya kita akan dapat lihat. Telungkup dah bahtera dia. Wah, hebat. Baiklah, kita minta Ustaz Amri untuk gerakkan slide. Nak tunjukkan kedudukan manzilah al-jabahah.
Terima kasih. Baiklah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan, manzilah Al-Jabahah terbit di ufuk timur ketika terbit fajar di penghujung musim panas. Dah di penghujung musim panas. Jadi, bila? Pada 15 September. Ya, 23 September bermulalah musim luruh. 23 September bermulalah musim luruh Harif. Maka 15 September penghujung musim panas. Baik. Tarikh 15 September 2021 jam 6 pagi terbitnya Fajar Sadiq berdasarkan hitungan di kedudukan Pulau Pangkur. Di kedudukan Pulau Pangkur. Maka kalau kita perhatikan ufuk timur Pulau Pangkur. Ufuk timur Pulau Pangkur. Ufuk timur Pulau Pangkur pada jam 6 pagi terbit Fajar Sadiq. Maka berdasarkan paparan yang diberikan, tuan-tuan perhatikan garis berwarna hijau itu adalah garis ufuk, khatul ufuki, garis ufuk. Maka di situ adanya mata angin timur tepat yang ditandakan dengan huruf Shin Ra Qaf, Syarqun, itu timur tepat. Maka di situ ada persilangan dua garisan, garis mengufuk, garis membujur. Garis mengufuk berwarna hijau, khatul ufuqi, dan garis membujur berwarna biru, khatul istiwa'i, khatul istiwa. Maka ada garis membujur juga yang berwarna merah. Maka itu adalah khatul kusufi. Itulah laluan terbit dan terbenam matahari. Itulah laluan terbit terbenam matahari. Maka disitulah terletaknya 12 buruj dan di situ jugalah terletaknya 28 manzilah. Mudah aja. Di mana letaknya 12 buruj? Pada garisan khatul kusufiyah, laluan terbit terbenam matahari. Ya. Dan disitulah juga terletaknya 28 manzilah, laluan terbit terbenamnya bulan. Maka kalau tuan-tuan perhatikan, betul-betul berada di atas garis ufuk berwarna hijau, berdekatan dengan garis membujur merah, khatul kusufi, maka dibuat di situ satu penandaan. Bulat, ada bulat. Ditandakan dengan bulat, maka itulah dia. Satu bintang. Bintang yang menjadi rujukan utama kepada manzilah Al-Jabahah. Maka bintang itu juga disebut dengan nama Al-Jabahah. Ya, kerana Al-Jabahah ini dia ada 4 bintang. Manzilah Al-Jabahah dibina dengan 4 bintang. Adapun yang bertanda bulatan di situ, itu adalah rujukan utama. Bintang rujukan utama kepada manzilah Al-Jabahah. Dan dinamakan juga bintang itu dengan nama Al-Jabahah. Baik. Untuk selanjutnya minta Ustaz Amri gerakkan. Minta gerakkan slide. Terima kasih. Manzilah Al-Jabahah terbit di ufuk timur ketika terbit fajar di penghujung musim panas. Pada 15 September 2021, jam 6.20 pagi di Pulau Pangkur. Maka kalau tadi dipaparkan 6 pagi, kali ini kita ambil jam 6.20 pagi. Memastikan bahawa 20 minit
fajar Shadiq telah terbit. Kerana fajar Shadiq ini sukar untuk dilihat. Kenapa? Dia adalah cahaya yang nipis, lagi halus. Disebut nurus sabah. Nurus sabah, cahaya subuh. Nipis, halus, sukar nak lihat. Jadi kita hanya mampu melihat dengan mata kasar. Nurus sabah, cahaya subuh, fajar Shadiq ini 20 minit daripada detik awal terbit. Kenapa 20 minit? Ya, kerana ketinggian 5 darjah. Dia mesti pada ketinggian 5 darjah. 1 darjah 4 minit, 5 kali 4, 20 minit. Maka kalau tadi terbit jam 6 pagi, 20 minit kemudian ketinggiannya sudah 5 darjah. Baik. Maka di sinilah kita perhatikan, nampak di situ ada ditandakan dengan bulatan. Itulah dia bintang Al-Jabahah yang menjadi rujukan kepada manzilah Al-Jabahah. Baik, minta Ustaz Amri gerakkan lagi slide. Terima kasih. Maka apabila kita tasyakul, bentuk dengan dihubungkan di antara satu bintang dengan bintang-bintang yang lain, dihubungkan dengan bintang-bintang yang lain. Tetapi ingat, hanya bintang yang berkaitan. Dengan kata lain, adanya karenah, adanya alaqah. Karenah dan alaqah. Bukan main sambung semua bintang. Bintang-bintang yang ada hubungan alaqah dan karenah, maka disambungkan bintang-bintang itu dalam gugusan yang sama. Dihubungkan dengan garis lurus, maka dinamakan tasyakul. Kemudian barulah ditasawur, digambarkan. Bentuk dan gambar. Bentuk dan gambar di situ seekor singa. Ianya dalam buruj Al-Asad. Maka kalau kita perhati di sini, ya, bintang tu, bintang yang menjadi rujukan utama kepada manzilah Al-Jabahah itu bukanlah berada di, kita kata, dahi. Kena faham, kerana bintang Al-Jabahah ini adalah bintang rujukan. Bintang rujukan yang membina manzilah Al-Jabahah. Kerana ada 4 bintang yang membina manzilah Al-Jabahah. Manakala bintang yang kita bahas ni adalah bintang rujukan utama, bintang yang keempat. Mana lagi yang 3? Yang 3 tu yang berhubung tu. Sebelah kiri dia, satu bintang. Kemudian dia naikkan atas, satu bintang. Dan satu lagi bintang yang dekat dengan mata. Dekat dengan mata singa. Maka bintang itu sememangnya berada di dahi. Kita kata bintang rujukan utama di bawah tu. Bintang yang betul-betul di dahi itu ada satu bintang. Yang kita dapat lihat bahawa inilah dia rupa bentuknya. Rupa bentuknya. Jadi yang ditandakan dengan bulatan tu, itu adalah bintang rujukan utama. Dia ada lagi 3 bintang yang dihubungkan, iaitu di sebelah kiri dia dihubungkan dengan garis lurus, kemudian naik ke atas ada bintang kecil sedikit, kemudian belok sedikit ke kanan. Tu dia. Kalau diperhatikan di sini, kalau kita ambil daripada dahi, bintang yang berada betul-betul pada dahi singa tu, lepas tu diturun sikit dekat ubun-ubun singa tu, kepala dia,
lepas tu turun lagi. Dekat kita kata tengkuk dia dan akhirnya kepada bintang Al-Jabahah, rujukan utama kepada manzilah Al-Jabahah. Kalau diperhatikan di situ, sememangnya Al-Syaikh Al-Imam Al-Syaikh Ibnu Hamad An-Nabahani menyatakan manzilah Al-Jabahah ini terdiri daripada 4 bintang yang akan membentuk huruf Hamzah. Ya, huruf Hamzah tu. Kalau kita ambil huruf Hamzah tu. Huruf Hamzah. Kalau kita ambil daripada dahi dia, pergi ke ubun-ubun kepala, turun balik ke tengkuk, sampailah kepada bintang rujukan utama. Itu dah huruf Hamzah tu. Huruf Hamzah betul-betul di atas garisan. Kalau kita tulis dari segi khat imla dia tu, huruf Hamzah. Pun begitu bagi orang yang biasa memanah, kalau kita merujuk kepada bait syair, kerangkap syair, kalau kita biasa memanah, kita akan perhatikan arrow. Arrow tu iaitu kita nak panah. Inilah dia 4 bintang ini. Seperti huruf kaf. Huruf kaf. Huruf kaf. Jadi huruf Hamzah boleh, huruf kaf boleh apabila kita jadikan dia sebagai arrow. Nampak seperti huruf kaf. Ya. Dan ada menyatakan kalau kita perhatikan dia seperti usungan. Usungan. Ambil daripada mata, amat daripada dahi, pergi ke bintang kecil sedikit di ubun-ubun kepala, turun ke bahagian tengkuk dia, turun sikit, maka kita perhatikan ini seperti usungan. Seperti usungan. Mengusung, kita kata usungan, stretcher. Jadi usungan pun boleh, kita kata huruf kaf pun boleh, huruf Hamzah pun boleh. Dan cuba perhatikan pula, yang berdekatan dengan bintang yang menjadi rojokan. Bintang yang menjadi rojokan. Bintang yang menjadi rojokan kepada manzilah Al-Jabahah. Yang saya tandakan tadi tu, yang tanda bulatan tu. Kita perhatikan di sebelah selatan. Di sebelah kanan selatan. Masih lagi dalam gugusan Buruj Al-Asad. Ada bintang berdekatan dengan di sebelah kanan tu, arah ke selatan, iaitu Qalbul Asad. Qalbul Asad. Boleh perhatikan. Tu ada tulis kat tu. Qalbul Asad. Qalbul Asad. Daripada Qalbul Asad tu, perhatikan kepada sebelah selatan lagi, iaitu Ulo Air. Ulo Air yang kita bahaskan minggu lalu. Ulo Air tu. Dekat Ulo Air tu ada satu bintang. Dia di kawasan Ulo Air tu ada satu bintang. Itu bintang yang disebut mufrad, juga disebut fardu. Faradal ataupun mufrad. Jelas. Satu persatu. Maknanya bayangkan orang dulu, Al-Syaikh Ibnu Hamad An-Nabahani, dia tak ada perisian stelarium. Dia nampak macam kita kalau semata-mata mata kasar tengok susah. Ni dah ada aplikasi, senanglah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Minta digerakkan lagi slide. Minta digerakkan lagi slide. Terima kasih. Setiap hari manzilah Al-Jabahah akan berganjak 1 darjah ketika terbit fajar. Kalau kita perhatikan, 15 September 2021 jam 6 pagi terbitnya fajar di Pulau Pangkor. Maka bintang yang menjadi rujukan kepada manzilah Al-Jabahah telah terbit hampir 1 darjah. Iaitu 0 darjah 51 minit.
boleh dikatakan hampir 1 darjah. Baik. Keesokan harinya pada waktu yang sama, di lokasi yang sama, 16 September 2021 jam 6 pagi. Ya, kita perhatikan jam 6 pagi, 16 September, maka ketinggian bintang Al-Jabahah yang merupakan bintang utama menjadi rujukan kepada manzilah Al-Jabahah, ketinggiannya 1 darjah 47 minit. Dengan kata lain, hampir 2 darjah. Ini berarti 15 September hampir 1 darjah, 16 September hampir 2 darjah. Ya, setiap hari berganjak sebanyak 1 darjah. 30 hari, 30 darjah. Pun begitu, puratanya untuk setiap manzilah itu 13 malam. 13 hari, 13 malam. Baiklah, gerakkan lagi. Ustaz Amri minta digerakkan lagi. Berakhir manzilah Al-Jabahah dengan terbit bintang Az-Zabra. Terlebih satu alif tu. Berakhir manzilah Al-Jabahah dengan terbit bintang Az-Zabra di ufuk timur ketika terbitnya fajar. Ya, setelah bermulanya musim luruh. Musim luruh bermula pada 23 September. Maka seminggu selepas bermulanya musim luruh, yakni pada tarikh 30 September 2021, terbitnya fajar 5:57 pagi di Pulau Pangkor. Kita dapati bahawa ada sebutir bintang. Bintang yang menjadi rujukan kepada manzilah Az-Zabra telah terbit. Kalau tuan-tuan perhatikan, ya, pada paparan yang diberikan, ada yang ditandakan dengan bulatan, betul-betul berada di atas garis berwarna hijau, garis ufuk. Maka di situ adalah bintang yang menjadi rujukan utama kepada manzilah Az-Zabra. Ya, manzilah Az-Zabra. Baik, minta Ustaz Amri gerakkan lagi. Slide yang selanjutnya. Terima kasih. Kalau kita perhatikan, ya, bulan terbit di ufuk timur berada di manzilah Al-Jabahah. Kita perhatikan menggunakan perisian stellarium pada tarikh 3 Oktober. Pada tarikh 3 Oktober 2021. 3 Oktober 2021 jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Ya, bulan telah terbit di ufuk timur. Bulan telah terbit di kaki langit ufuk timur. Dan bulan terbit itu, terbitnya bulan di manzilah Al-Jabahah. Dengan kata lain, terbenamnya bulan berlatar belakangkan bintang Al-Jabahah. Ya. Dan kita perhatikan, bulan berada di tengah-tengah daripada 4 bintang yang membina manzilah Al-Jabahah. 4 bintang tu. Kalau kita ambil lagi perdahi, bintang pertama, kemudian pergi bawah sikit, ubun-ubun, kepala dia, turun tengkuk dia, hinggalah ke bintang rujukan utama manzilah Al-Jabahah. Maka ada 4 bintang. Jadi bulan tu berada di antara 4 bintang. Bulan tu berada di antara 4 bintang. Dengan kata lain, bulan terbit ufuk timur berada di manzilah Al-Jabahah. Alhamdulillah. Baik.
minta Ustaz Amri gerakkan. Kita dah pun berada di slide yang terakhir. Ni slide yang terakhir. Membuat perbandingan manzilah Al-Jabahah dengan bintang Suhail dan bintang Banatun Aish. Kita perhatikan dulu di sebelah utara. Di sebelah utara. Sebelah utara kiri. Shimal, kiri. Sebelah utara. Bila kita perhati sebelah utara, kita perhatikan dulu. Dekat situ maknanya ada dua gugusan bintang. Pertama, Ad-Dabul Akbar. Ad-Dabul Akbar, beruang besar, beruang kutub yang besar. Dan Ad-Dabul Asghar, beruang kecil. Beruang kecil tu betul-betul tepat salah satu bintangnya di kutub. Kita pun menyebut bintang kutub. Bintang kutub. Jadi, apa yang kita dapati bahawa menyebut tentang manzilah Al-Jabahah, manzilah Al-Jabahah, dia ada bintang-bintang sokongan dia. Yang akan menjadi bintang sokongan kepada manzilah Al-Jabahah ini tak lain tak bukan bintang yang menjadi rujukan kutub utara dan kutub selatan. Utara dan selatan. Utara lebih dikenali dengan nama Syamiyah, selatan dikenali dengan nama Yamaniyah. Yaman. Maka apabila kita perhatikan di sebelah utara, kedua-dua gugusan bintang ini yang akan menjadi rujukan, sokongan kepada manzilah Al-Jabahah. Ad-Dabul Akbar, Ad-Dabul Asghar, yang lebih popular satu ketika dulu disebut dengan Banatun Aish. Bintang Banatun Aish. Anak-anak perempuan kepada panglima yang dibunuh, namanya Naish. Jadi ada dua usungan tu. Dua usungan maknanya yang besar, yang kecil, merujuk kepada dua beruang besar, beruang kecil. Ada 4 bintang di situ, semua disebut Banatun Aish. Banatun Aish. Anak perempuan kepada Panglima Naish. Apabila kita merujuk pula ke kutub selatan, tak lain tak bukan sokongan utama kepada manzilah Al-Jabahah ini bintang, gugusan bintang untuk rojokkan. Kita kata kalau tadi rojokkan sebelah utara, ni rojokkan di sebelah selatan adalah Suhail. Suhail akan menjadi rojokkan. Dan Suhail juga menjadi bintang sokongan. Apabila berdirinya manzilah Al-Jabahah, bukan sembarangan, manzilah Al-Jabahah itu berdiri dengan penyokongnya. Penyokong daripada utara, penyokong daripada selatan. Suhail adalah penyokong daripada selatan. Dan Suhail itu dibahaskan ada Suhail Yamani. Kerana Suhail itu satu bintang yang besar. Dia melengkapi satu armada. Satu armada. Itu kita As-Safinah. Armada yang akhirnya armada itu karam. Maka tak perlulah 4 orang anak perempuan yang jumlah asalnya 7 orang menuntut bela kematian. Kerana panglima yang diburu itu dah karam armadanya. Dan kita perhatikan antara manzilah Al-Jabahah dengan Suhail, antara dua gugusan ni, buruj
Al-Asad, singa, dengan armada kapal ni diselangi oleh ular air. Ular air tu. Pada ular air tu ada bintang. Bintang yang kita kata menengahi antara bintang Al-Jabahah dengan bintang As-Suhail. Itulah bintang Al-Fardu dan juga Al-Mufrad, juga menjadi penyokong utama kepada manzilah Al-Jabahah. Wallahu a'lam bissawab. Maka saya serahkan semula kepada Ustaz Faizal Jani. Dijemput dan dipersilakan. Baik, terima kasih banyak kepada Fadil, Tuan Guru kita Ustaz Nafiah atas huraian kepada manzilah yang ke-10 kita pada pagi ini, iaitu manzilah Al-Jabhah. Al-Jabhah. Baik, kita cuba tengok sikit Ustaz dekat komen-komen ni. Ada sahabat-sahabat kita daripada Puan Ida Jun, Puan Mak Rasid, semuanya memujilah. Alhamdulillah, pengajian kita ni menarik dan Alhamdulillah. Okey. Tapi tak ada apa soalan Ustaz. Okey, Ustaz boleh kalau nak ditanya sikit lah dalam konteks luas sikit Ustaz daripada apa yang kita nak bincangkan ini. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa berlaku gerhana bulan pada hari Jumaat yang lepas. Setakat pemerhatian Fadil Ustaz, kalau kita lihat adakah selepas berlakunya gerhana bulan yang paling lama, ada tak dia memberikan perubahan kepada cuaca bagi dalam konteks kita di Malaysia ni Ustaz, setelah berlakunya gerhana bulan hari itu? Baik, terima kasih atas persoalan yang dikemukakan. Yang saya ingin jelaskan di sini berdasarkan tajribah. Itu bahasa Arab ya. Tajribah lah. Daripada perkataan bahasa Arab. Jarraba yujarribu tajrib. Jarraba yujarribu tajrib. Mujarabah. Dan orang Melayu pun guna. Mujarabat Melayu. Hasil pemerhatian. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Tabsiratan wa zikra likulli abdin munib. Tabsiratan wa zikra. Tabsirah, ambil perhatian. Zikra, ambil peringatan. Dua perkara. Berdasarkan pemerhatian dan peringatan. Jadi, saya nak sebut perkara ni Ustaz Jani. Kalau tidak nanti kita sebagai ahli falak akan dituduh macam-macam. Kita akan dituduh maknanya sebagai pengelipu lara ataupun kita dituduh sebagai orang kata bomoh. Wahal apa yang kita lakukan adalah berdasarkan dua nilai. Nilai yang pertama tabsirah. Nilai yang kedua zikra. Itu yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Tabsiratan wa zikra likulli abdin munib. Tabsiratan, pemerhatian. Zikra, peringatan. Berdasarkan pemerhatian dan peringatan. Peringatan ni apa? Dia berulang-ulang. Gerhana bulan akan berulang. Akan berulang, akan berulang dan berulang. Pun begitu, setiap gerhana bulan itu manusia perhatikan. Manusia perhatikan. Dan manusia sentiasa perhatikan berhubung tentang sumber. Sumber. Ya. Manusia perhatikan tentang sumber. Kenapa manusia perhatikan tentang sumber? Kerana gerhana bulan ini fenomena langit. Dan langit itu amat bererti untuk manusia yang menjalani hidup di bumi. Kerana dalam surah Az-Zariyat Allah berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit sana ada rezeki untuk kamu. Dan di langit sana juga ada sesuatu yang dijanjikan untuk kamu. Wah. Kalau nak faham rezeki, kena faham hal ehwal langit.
Nak faham janji-janji Allah, janji baik, janji buruk, kena faham langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Baik. Kemudian, apabila kita memahami bahawa gerhana ini ada dua nilai, tabsirah dan zikra. Ada pemerhatian dan ada di situ peringatan kerana ianya berulang-ulang. Ulangan-ulangan akan membentuk satu formula dan manusia boleh mengira bila akan berulang kembali. Kerana proses ulangan itu menghasilkan aritmetik, janjang, maka manusia boleh membuat hitungan tepat kerana dia berulang. Kerana setiap berulang itu ada nilai, berkadar terus atau berkadar songsang. Baik, nak kena cerita matematik, nanti orang kata kita ngarut-ngarut. Tak bagi jawapan lagi. Tinggal lagi, setiap kali berlaku gerhana, setiap gerhana ni kita kena faham dua lagi, iaitu sirah dan fikrah. Sirah rupa bentuk, fikrah konsep. Rupa bentuk apa pula? Rupa bentuk tu di sinilah kita akan menilai detik awal, detik akhir. Bila bulan itu, berapa lama bulan tu berada pada, kita kata, fenomena umrah. Berapa lama bulan itu berada dalam fenomena penumbra. Berapa lama bulan tu berada dalam azil, bayang tebal. Berapa lama bulan itu berada pada shibhuzil, bayang nipis. Peduli apalah benda tu. Bukan boleh claim mileage pun. Memang bukan boleh claim mileage. Tapi Allah Ta'ala yang suruh tau. Tabsiratan wa zikra. Tabsirah, ambil perhatian. Zikra, ambil peringatan. Maka Ustaz Fazal Jani memang dia dah buat kajian, dia tahulah. Walaupun dia berulang, Ustaz Fazal Jani, tarikh tu kita boleh tahu dia berulang bila dengan formula. Tetapi setiap gerhana ni dia ada, kita kata, dia ada kelebihan dia sendiri. Dia ada, ialah namanya pun makhluk Allah. Ialah, dia ada kelebihan dia sendiri, ada kekurangan dia sendiri. Maka disebut sebagai kriteria masing-masing. Yang jelas, tak bagi jawapan lagi. Yang jelas, gerhana bulan akan berlaku pada detik bulan penuh purnama. Pada detik bulan penuh purnama ni, lazimnya semua hidupan laut akan bertelur. Semua hidupan laut bertelur. Ikan, udang, ketam, sotong, dia akan bertelur pada malam bulan purnama, Al-Badar. Itu nilai. Dan lazimnya binatang-binatang, kita kata hidupan laut ni, yang kita tahu hidupan laut itulah. Habis kalau rumpai laut, dugong, istilahnya kita kata bulan purnama itulah waktu mereka itu membiakkan dalam habitat masing-masing. Dengan kata lain, itu kalau ikan, dah berapa banyak jenis ikan. Ikan bertelur, jangan tanya telur tu macam mana. Ikan bertelur, udang bertelur, ketam bertelur, sotong bertelur. Bila? Setiap bulan. Ketika fenomena bulan penuh purnama. Tak semestinya gerhana. Yang penting, sebab itu kalau kita buka Nautical Almanac, dia akan kirakan kepada kita apa yang disebut saat bulan purnama. Full moon. Apa pasal ni si Mak Saleh tu ngada-ngada nak tolong kira kan? Kerana ada keperluan. Buat apa dia nak kira susah-susah benda tu kalau tak ada keperluan. Jadi bagi Mak Saleh, dia akan tulis full moon. Bagi kita Al-Badar. Full moon tu pukul berapa? Berdasarkan masa Greenwich.
Kerana full moon itu nanti akan menjadi penentu. Penentu kepada detik bermulanya hidupan laut bertelur. Apabila berlaku gerhana, berdasarkan pendapat Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Kamaluddin Ad-Damiri dalam kitabnya Hayatul Haiwanul Kubra, wafat pada tahun 700 Hijrah, maka ia menyatakan kepada kita gerhana membantukan proses bertelurnya hidupan laut. Bimbang apabila gerhana tu tempoh masanya panjang. Yelah, kita kata Malaysia tak gerhana lah, Malaysia penumbra je lah. Yelah, cakap kita lah. Tapi hakikatnya itu gerhana. Hakikatnya itu gerhana, tinggal lagi tak jelas, kelihatan seperti umrah. Maka kalau tempoh masanya itu begitu lama, ni telur yang dihasil bagaimana? Dan kata Asy-Syaikh Kamaluddin Ad-Damiri, bukan soal telur aja. Kerana hidupan laut pun maknanya waktu itulah kemuncak yang Allah Ta'ala sebut Zamharira. Itu adalah kemuncak. Kemuncak kepada cuaca ideal bagi hidupan laut. Tiba-tiba gerhana tu lama, panjang. Dan hairannya, gerhana itu bermula daripada, kita kata, lautan Atlantik. Orang yang duduk dekat laut Atlantik, pulau-pulau nampak. Sampai ke New York, sampai ke Oklahoma, sampai ke California, Los Angeles. Ya, Laut Pasifik. Sampailah ke, kita kata, Hawaii, Filipina, New Zealand, pulau tercantik di dunia. Nampak? Ya, nampak. Tapi sampai Laut Cina Selatan, bulan dah keluar daripada Azil. Bulan masuk dekat Shibhul Zil. Wah. Jadi semenanjung tak nampak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi itu sahaja yang saya nak jelaskan. Dan malam tadi tengok dunia jam 11, bagaimana Presiden Filipin tegur Presiden Republik Rakyat China. China menyatakan dia nak jaga hak dia. Tak, Filipin kata tu hak dia. Dah masing-masing nak rebut hak di Laut Cina Selatan. No comment. Tapi yang jelas, Presiden China menyatakan bahawa dia nak ambil ikan mana lagi. Kalau tidak, ikan di perairan dia. Kalau gitu pergilah dekat, dia kata tak boleh. Sekarang ikan hanya banyak di Laut Cina Selatan. Laut-laut yang lain nampaknya mengalami susutan. Laut Cina Selatan masih banyak lagi. Kalau pergi Terengganu, buat cerapan dekat Pulau Perhentian, Pulau Redang, masih syok lagi. Ya, masih syok lagi. Tak nak cerita lah. Tuan-tuan, ini rahmat ya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ada satu soalan lagi ni ditanya oleh sahabat kita Bahar Idris. Ringkas kot, Ustaz boleh komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Ustaz, maaf bertanya, adakah wabak yang berlaku seperti sekarang ini ada kaitan dengan hal ehwal pergerakan di langit? Ini nak jawab ni kena satu slot lain ni. Wabak yang berlaku. Ginilah Ustaz Faizal Jani. Hari itu kan kita sibuk bahaskan hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad yang mana Rasulullah SAW bersabda, apabila terbitnya bintang Suraya, maka bebaslah kita
daripada apa jua bentuk penyakit. Ulama fiqh menyatakan penyakit di situ penyakit yang menyerang. Penyakit yang menyerang tanam-tanaman dan ternakan. Itu ulama fiqh. Bagi ulama-ulama selain daripada ulama fiqh menyatakan hadis riwayat Imam Ahmad itu umum. Bukan penyakit yang menyerang tumbuhan, bukan penyakit yang menyerang haiwan. Termasuklah penyakit yang menyerang manusia. Oleh itu, jelaslah kita ambil lengkap. Kalau hadis riwayat Imam Ahmad itu khas menurut pendapat ulama fiqh, Imam An-Nawawi rahimahullah wafat 676, memang penyakit yang akan diangkatkan apabila terbitnya bintang Athuraya itu penyakit yang menyerang tanam-tanaman dan penyakit yang menyerang binatang ternakan. Ulama tafsir menyatakan umum. Baik penyakit menyerang orang, penyakit menyerang pokok, penyakit menyerang ternakan, begitu juga penyakit yang menyerang manusia. Baik, kenapa nak sebut perkara ni? Lazimnya apabila terbitnya bintang Athuraya, bermulalah musim panas. Bila musim panas ni, insya-Allah penyakit tak ada. Sama ada penyakit yang menyerang tanaman, ternakan dan manusia. Pun begitu, apa yang berlaku pada 2020 selepas terbit bintang Athuraya, makin hebat pula. Bukan makin berkurang, makin hebat pula. Apa pasal ni? Hadis Nabi cerita yang menyerang pokok, yang menyerang tumbuhan, termasuklah yang menyerang manusia. Patutnya berkurang. Ini pandemik pula. Dua pendapat. Pendapat pertama, lazimnya wabak ni 2 tahun. Tak kurang 2 tahun. Dengan kata lain, betul-betul selesai itu nanti 2022. Bulan 6 2022 tu musim panas. Jadi 21 Jun 2022 insya-Allah. Cukup 2 tahun. Pun begitu, WHO bimbang oleh kerana climate change. Perubahan cuaca secara mendadak. Cuaca tak menentu. Musim tak menentu. Membimbangkan WHO. Kerana lazimnya cuaca dan musim ini yang akan menjadi defender. Cuaca dan musim inilah yang merupakan, kita kata, protect. Tapi sekarang cuaca dan musim yang disebut sebagai climate change tak mampu protect kita. Tak mampu menjadi penangkis. Waliyazubillah. Kalau dulu punya cuaca, dulu punya musim, cuaca dan musim akan menjadi protect kepada kita. Kini cuaca dan musim sudah disebut climate change. Dia tidak lagi membantu kita. Dia tidak lagi menjadi protect kepada kita. Maka membimbangkan. Dengan kata lain, manusia survival. Pandai-pandailah kau mamat, wa mahyaya wa mamati. Pandai-pandai kau lah. Jadi sekarang ini, kalau kita kata penting untuk kita belajar falak, ilmu falak untuk memahami cuaca dan musim. Kita boleh tahu cuaca dan musim dah tak menentu, maka cuaca dan musim dah tak jadi, kita kata, penampan kepada manusia. Oleh itu, apa yang akan jadi? Bila cuaca dan musim dah tak jadi penampan. Coronavirus, dia tak ada siapa nak pujuk dia. Tak ada siapa yang nak, orang kata,
Ya, top up dia. Maka kita pula cakap ajalah endemik. Kita hidup bersama dengan dia. Mana boleh? Kita hidup bersama dengan coronavirus yang masih mengganas lagi. Yang masih mengganas lagi ni. Tapi siapa nak pandemik? Semua nak endemik. Tak apalah, apa nak jadi-jadilah. Hidup bersama dengan dia lah. Kalau hidup bersama dengan dia, di tengah sini mengganas lagi, dia dah upgrade daripada beta, alpha. Kita masih gini lagi, S32. Baru dapat APC. Apa cerita? Apa barang? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sekarang ni, Presiden, Chancellor Jerman cakap apa? Kerana Jerman terkejut. Dia dah isytihar endemik, tiba-tiba dia terpaksa isytihar pandemik semula. Jerman tau. Mercedes-Benz tau. Aku pun tak mampu beli Mercedes. Hebat Jerman. BM dah, hebat Jerman. Dia dah endemik, dia balik semula kepada pandemik. Apa kata Chancellor? Rakyat Jerman ada 3 pilihan. Sama ada nak vaksin, ataupun kuarantin, ataupun mati. Rakyat Malaysia, aku tak dibayar gaji menjelaskan hal itu. Aku S32 je, imam aja tu, aku nun. Jadilah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih banyak kepada penjelasan yang telah diberikan tadi dan juga pada sahabat-sahabat kita, pada Ustaz Baha yang telah bertanyakan soalan dan juga sahabat-sahabat kita yang berada di melihat ataupun menghuraikan juga beberapa ulasan-ulasan. Ada sahabat-sahabat kita yang tolong catat balik apa yang Fadil Ustaz sebutkan tadi. Jun 2022 musim panas. Okey, baik. InsyaAllah terima kasih banyak Fadil Ustaz atas penjelasan dan juga huraian kepada kitab Manzumah dan juga berkaitan dengan peristiwa gerhana yang berlaku dan juga berkaitan dengan hubung kait ilmu falak ni dengan kehidupan kita. Dan pada sahabat-sahabat dan juga tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang mengikuti program kita secara live ataupun secara rakaman nanti, terima kasih banyak. Dan insyaAllah tuan-tuan, kita akan berjumpa lagi pada siri yang akan datang, iaitu pada hari Selasa minggu hadapan, insyaAllah tuan-tuan sekalian. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Fadil Tuan Guru kita, kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana mengikuti program kita yang telah berlangsung dalam beberapa siri dan insyaAllah akan berlangsung lagi sehinggalah tamat 28 manzilah yang akan kita baca satu persatu huraian nanti insyaAllah. Dan mungkin diizinkan oleh Allah SWT, mungkin pada satu ketika nanti kita boleh membuat satu program secara bersemukalah dengan Fadil Tuan Guru kita dengan merujuk kepada kitab ini insyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Saya akhiri dengan kalimah yang mulia. Aku liqali hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.